Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua insya-Allah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berborak dengan para sahabatnya. Salah seorang daripada mereka namanya Huzaifah Al-Ghifari. Huzaifah ini mendapat julukan penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah dia kata ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakaru. Huzaifah kata kami tengah duk berborak, kami tengah duk berbual, sembang. Datang Nabi SAW kepada kami. Maka kata Nabi SAW kepada mereka, ma tazakarun, apa yang kamu bualkan? Bersembang bab apa? Duk cakap bab apa? Lalu Huzaifah dan sahabat yang lain mereka jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazkurus sa'ah. Kami duk sembang, kami duk cakap bab kiamat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar respon daripada Huzaifah dan sahabat yang lain, mereka duk sembang, duk cakap bab kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashrayat. Yang kamu duk sembang bab kiamat ni tak jadi, kiamat ni takkan berlaku sehingga hatta tarawna qablaha ashrayat, sehingga Allah datangkan 10 perkara dulu. Allah jadikan 10 kejadian dan perkara ini, barulah kiamat itu berlaku. Maknanya kiamat ini dia bukan unsur surprise. Dia ada signal dia, dia ada isyarat dia sebelum Allah nak kiamatkan bumi yang Allah ciptanya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, hadis ni hadis sahih dalam bab fitan, bab akhir zaman, kedudukan hadis nombor 2901. Maka apa yang 10 itu? Apakah 10 itu? Secara ringkas untuk mukaddimah pada malam ni, kata Nabi SAW, susunan yang 10 itu di dalam kitab Fathul Bari. Nama kitab Fathul Bari disebut dan dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang kronologi, timeline, step by step yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat. Maka ringkasnya didahului dengan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwatius musmi. Kata Nabi SAW, takkan berlakunya kiamat, takkan terjadi kiamat ini sehinggalah manusia ini, umat ini dipimpin oleh seorang lelaki Arab keturunan aku, Ahlul Bait. Namanya macam mana nama aku, Muhammad. Nama bapaknya macam mana nama bapak aku, Abdullah. Dan kata Nabi SAW, dia diberi gelaran Al-Mahdi. Minna Ahlul Bait yuslihullahu fi laylatin. Iaitulah Imam Al-Mahdi yang disebut demikian. Maka Imam Al-Mahdi yang akan dibayarkan pada akhir zaman kelak akan memimpin umat ini. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah itu
akan didokong oleh Imam Al-Mahdi. Bukan bawa ajaran baru, tapi apa yang ditinggalkan, diwariskan, akan dilaksanakan. Dan ketika itu ringkasnya, Imam Al-Mahdi akan memimpin umat ini. Sebahagian kecil, mula-mulanya hanya kecil saja yang berbai'ah dengannya, beraku setia untuk mengikutnya, bersama dengannya. Ringkasnya, ketika pemerintahan Imam Al-Mahdi, Allah datangkan step yang kedua pula, fazakara ad-Dajjal. Allah datangkan makhluk yang bernama Dajjal. Dajjal ini sudah ada. Apa bukti sudah ada? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Tamim Ad-Dari, ketika sebelum Islamnya, dia seorang Nasrani, Kristian. Dia berlayar bersama 30 orang sahabatnya. Kapal yang mereka naiki itu dipukul ombak besar, di badai ombak besar. Lebih kurang sebulan mereka hilang arah perjalanan mereka. Dalam hadis itu sebut mereka terdampar di satu pulau. Hadis itu panjang, tapi saya ringkaskan kesimpulannya. Tamim Ad-Dari dan sahabat yang lain dalam rombongan itu yang terdampar di satu pulau itu bertemu dengan satu makhluk di dalam pulau itu yang sedang ditambat dengan ikatan rantai besi. Daripada conversation, perbualan yang panjang, ringkasnya juga, dia mengaku dialah Dajjal, yang akan sampai masanya jika berlaku sekian-sekian-sekian, dia sebut, maka aku akan dilepaskan, berada di muka bumi ini. Bab Dajjal ni pun sejam pun tak habis kalau kita cerita, sebab dia ada banyak bab perihal keadaan ketika dilepaskan itu dan bagaimana umat dan manusia ketika itu. Namun untuk pengetahuan kita dan refresh makluman kita, surah Al-Kahfi jangan ditinggallah sebolehnya hari Jumaat itu dibaca. Kalau tidak mampu, tidak kesempatan, sekurang-kurangnya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir itu dilazimilah kita dan keluarga kita, dan bekalkanlah pada anak-anak cucu kita. Anda kata zaman mereka lalui, sekurang-kurangnya bekalan yang ditinggal dan disebut oleh Nabi SAW itu dipelihara dan dilakukan. Dan yang kedua, yang dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, dan Nabi buat apa dia? Sebelum memberi salam setiap kali solat, sebelum nak bagi salam itu, setelah fil alamina innaka hamidun majid, tak sampai beberapa second sahaja, ada 5 benda yang Nabi SAW duk minta. Pertama, minta diselamatkan daripada azab neraka, minta diselamatkan daripada azab kubur. Yang ketiga, minta diselamatkan daripada fitnah kehidupan. Yang keempat, minta diselamatkan daripada fitnah kematian. Dan yang kelima, minta diselamatkan daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi SAW yang pasti selamat itu pun baca, berdoa, yang dah confirm selamat. Kita yang tak tahu macam mana lagi ni, bekalkanlah diri kita dan waris zuriat kita melazimi dengan yang memang alang-alang dah solat dah pun, hanya beberapa second saja untuk kita meminta kepada Allah. Dan antara waktu mustajab doa, sabit dengan hadis yang lain, antaranya sebelum kita bagi salam tu, untuk kita bermohon kepada Allah atas hajat-hajat yang kita inginkan. Ringkasnya, Dajjal ini manusia yang disebut oleh para ulama yang fasik dan munafik akan tertewas. Kerana fitnah yang dahsyat yang dicerita oleh sepanjang Nabi, daripada Nabi Adam. Nabi SAW kata daripada Nabi Adam AS, sepanjang Nabi-Nabi yang diutuskan, mereka mengingatkan kepada kaum mereka tentang fitnah Dajjal ni. Berhati-hatilah, kerana fitnah yang paling dahsyat kepada dunia ni adalah fitnah Dajjal. Namun kesemua Rasul dan Nabi itu, mereka tak kesempatan bertemu dengan Dajjal, yang pastinya umat Nabi Muhammad akan menemuinya sebahagiannya. Maka jangan bercita-cita lah nak hidup zamannya, kerana ramai di kalangan umat ni tergelincir ketika itu dalam keadaan dunia yang tengah susah. Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, 3 tahun sebelum tu hujan makin kurang, tahun kedua makin kurang, tahun ketiga tu langsung tak hujan, hasil bumi tiada. Kesusahan dan kepayahan yang sedang dialami oleh manusia, penghuni bumi ketika itu. Maka dalam keadaan tengah susah itu, Allah lepaskan Dajjal ini. Dan dengan izin Allah, Nabi SAW sebut, Dajjal boleh bagi makan kepada orang perlukan, boleh sembuh orang yang sakit. Satu je kalau nak dapat bantuan dia, mengaku dia Tuhan. Kita kata hari ni dengan tenang, gila nak mengaku Tuhan, tak tahu dah Tuhan kita Allah. Ya, kita hidup dalam keadaan senang hari ni, kita balik makanan terhidang atas meja, duduk dalam aircon yang selesa, dalam keadaan yang penuh keselesaan, kemewahan yang ada di sekeliling kita.
Tetapi ketika itu, saat tengah susah, Nabi SAW gambarkan kesusahan itu, sehingga kan ada hadis yang lain ditanya oleh para sahabat, dah makanan tak ada, makanan apa waktu tu? Umat yang ada pada waktu tu nak makan apa? Nabi SAW jawab kepada para sahabat, makanannya apa? Makanannya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir itu, zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi SAW sebut dengan makanannya adalah zikir. Nabi SAW sebut macam tu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, kata Allah dalam Quran. Hanya satu saja jalan nak tenang jiwa ini, dengan cara mengingat pada Allah. Maka ketika itu orang yang genuine, jitu keimanannya, yakin apa yang Nabi dia sebut, ini je makanan dia, mereka tak termakan dengan fitnah Dajjal ketika itu. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ringkaskan saja kerana ini mukadimah untuk kita nampak kronologi itu. Direngkaskan, kerosakan dan fitnah yang sedang dijalankan. Dajjal takkan masuk dua tempat saja, Mekah dan Madinah. Namun orang kata lawyer buruk, dia kata kalau macam tu tak apa, kita kumpul duit, bila dah tahu Dajjal ada, kita pakai chartered flight, kita pergi duduk kat sana, kita sewa hotel 3-4 tahun, duit banyak, kita simpan duit banyak-banyak. Orang nak lawyer buruk, dia kata macam tu. Tapi ada hadis yang Nabi SAW cerita, bumi itu akan menghembur keluarkan manusia yang fasik, yang tidak ada keimanan itu. Dia sendiri yang panas duduk dalam tempat itu. Hari ini kita cakap sebab dalam keadaan kita bukan di era dan keadaan itu. Namun kita rujuklah dalam hadis-hadis yang membicara bab ini. Poin dia bukan berada di mana-mana. Poin yang kita bekalkan diri kita dan keluarga kita dengan amalan yang menyelamatkan kita, dengan solat dan apa-apa perintah Allah dipelihara dengan baik, supaya kita tak termudah dan tak termakan dengan dakwah dan fitnah yang dibawa ketika itu. Ketiga, kata Nabi SAW, wa nuzula Isa ibn Maryam. Allah datangkan statement ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dalam sepotong hadis dan beberapa hadis yang lain juga berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW di Isra daripada Mekah ke Palestin, di Mi'rajkan daripada Masjidil Aqsa, bertemu dengan Allah di langit yang ketujuh. Nabi SAW berkesempatan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada dibunuh oleh kaumnya. Maka akhir zaman ini, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW akan berkesempatan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dicerita detail oleh Nabi, akan diturunkan oleh Allah di satu tempat waktu subuh, waktu Imam Mahdi nak memimpin solat. Imam Al-Mahdi akan memimpin umat ketika itu, bukan bawa syariat baru, tapi apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Nabi SAW, itulah yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS ketika itu. Sebahagian apa yang saya cakap ini adalah khutbah Jumaat. Jumaat bukan Jumaat dua hari lepas, Jumaat minggu lepas, Jumaat yang 17 hari bulan 12, Jumaat sebelum lagi. Tuan-tuan boleh Google, pergi laman web Jaiz, khutbah Jumaat 17 bulan 12. Tuan-tuan boleh baca. Kalau nak baca depan rumah, ambil batang mok pun tak apa, praktis depan anak bini, baca balik khutbah tu, tak apa. Tapi poin yang saya nak sebut, sebahagian ni ada dalam khutbah Jumaat. Apa? Nabi Isa alaihissalam akan Allah turunkan pada akhir zaman nanti, dan panjang lebar ceritanya, tugasan di antaranya membunuh Dajjal. Yang akan membunuh Dajjal ni, kata Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan mengepak-ngepakkan salib-salib Kristian ini. Binatang yang namanya khinzir, babi, dibunuh, dan tidak ada jizyah ketika itu. Bukan saya kata, Nabi SAW yang sebut. Kerana kesenangan dan kemewahan yang Allah datangkan kepada penghuni bumi itu, setelah mereka menyahut apa yang Allah kata, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ard walakin kadzabu. Apabila penduduk negeri negara itu beriman dan bertakwa pada Allah, Allah jamin jika penduduk negeri negara itu takut dekat Tuhan, takwa dekat Allah, beriman kepadanya, ikut apa Tuhan suruh, Allah turunkan keberkatan langit dan bumi kepada penduduk itu. Kita rasa macam-macam tak cukup hari ini, macam-macam masalah hari ini, kerana apa? Mungkin ada sebahagian kita tak ikut apa yang disuruh dalam agama itu. Maka ketika Nabi Isa itu dia mendokong apa yang dibawa oleh Imam Mahdi, yang diperjuangkan dan yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, bergabung mereka ini, dan umat ini berada dalam keadaan keamanan, keadilan. Ketika itu kerana yang sebut perkataan itu adalah Nabi SAW. Bagaimana sebelum itu tersirna kezaliman,
maka apabila datangnya Imam Mahdi terserna juga keadilan. Bagaimana zahirnya kezaliman, begitu juga zahirnya keadilan. Apabila Imam Mahdi sudah dibayangkan, datang step ketiga Nabi Isa AS menguatkan lagi keadaan itu, dan Dajjal dibunuh pada era ini, di mana semua Nabi SAW sebut. Yang keempat stepnya, kata Nabi SAW, fazakara Ya'juj wa Ma'juj. Allah datangkan bangsa manusia, makhluk manusia yang bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan. Era inilah, keadaan ketika inilah wafatnya Nabi Isa AS. Nabi Isa AS akan berkahwin dengan umat ini, akan berkahwin dengan umat Nabi SAW, beranak pinak, memerintah, mentadbir alam ini dengan tempoh-tempoh sekian tertentu yang disebut dalam beberapa riwayat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah dilepaskan oleh Allah, dizahirkan di atas muka bumi ini, ketika itulah Nabi Isa dimatikan. Waktu ini pelik-pelik dah, ke-6, ke-5, ke-6 tak lagi dia dah pelik-pelik dah apa yang Allah datangkan. Ada sepotong hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW cerita, Nabi SAW gambarkan keadaan ketika itu. Masa yang berlalu ketika itu dianalogi, diumpamakan seperti batu mutiara yang terputus talinya, berguguran batu itu setelah terputusnya tali itu. Maknanya gambaran masa ketika itu begitu cepat dan pantas. Macam mana biji tasbih yang tuan-tuan duk pegang berzikir itu, bayangkan terputus talinya, lajunya batu itu jatuh. Perumpamaan demikianlah yang digambarkan. Maka apabila datangnya Ya'juj dan Ma'juj, statement kelima, fadzakara ad-dukhan. Yang kelima, Allah datangkan kepulan asap yang tebal. Dalam Al-Quran salah satu surah namanya surah ad-dukhan, asap, jerbu, terpulanglah, tapi kepulan asap yang kata Nabi SAW, manusia yang teridu sebahagiannya terkena penyakit dan sebahagiannya Allah matikan ketika itu kerana terkesan daripada hiduan daripada kepulan asap yang Allah datangkan ke langit bumi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, yang pelik-pelik satu bab, masa pun berlalu agak pantas, dan keadaan ketika itu Allah sedang mematikan manusia ini kerana kata Nabi SAW, manusia yang akan merasai dahsyatnya kiamat, dahsyatnya tiupan sangkakala itu hanya orang-orang kafir, orang-orang yang beriman. Allah takkan bagi dia rasa dahsyatnya kiamat itu, kerana dia akan dimatikan sedikit demi sedikit sebelum berlakunya ditiupnya sangkakala, yang ketika itu hanya yang merasainya adalah orang-orang yang tak beriman. Hadirin yang dihormati, maka step yang ke-6 dukhan. Step yang ke-7 kata Nabi SAW, wa tulu asyamsi min maghribiha, iaitulah matahari terbit di tempat ia terbenam di sebelah barat. Kalau kita sebelah barat lah, makna matahari terbit di tempat ia terbenam. Nabi SAW sebut ini 1400 tahun dulu dah tuan-tuan. Tuan-tuan yang bijaksana, tuan-tuan yang pandai-pandai di hadapan saya ni, tuan-tuan boleh membaca banyak kajian, banyak penemuan. Kalau tuan-tuan Google di internet itu, jumpa kumpulan-kumpulan pakar-pakar saintis, pakar-pakar bumi yang mengkaji, dan penemuan-penemuan yang mereka temui hasil daripada kajian mereka dan penemuan-penemuan berkaitan dengan bumi dan alam ini. Antaranya tuan-tuan boleh baca, boleh search, dan saya pun ada terbaca disiarkan oleh surat khabar negara kita, antaranya Berita Harian, saya pernah terbaca. Apa mereka kata? Sebahagian besar mereka tidak Islam. Mereka kata atas pemerhatian mereka, kajian mereka, pakar-pakar saintis yang mengkaji bumi ini, mereka kata, mereka mengistilahkan fenomena alam. Mereka kata fenomena alam. Mereka kata apa? Paksi bumi ini sudah tidak berada pada paksinya. Paksi yang asal tu, bumi ini pergerakannya sudah bergerak dan tidak berada pada paksinya. Yang jika berterusanlah keadaan ini, pergerakan itu yang sudah berubah dengan bacaan-bacaan yang mereka nyatakan, jika berterusan, mereka kata sampai satu masa nanti manusia akan merasai fenomena alam, matahari akan terbit di tempat yang terbenam. Mereka tak katalah tanda kiamat, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ni bila dengar, kita kata Nabi kami dah cerita 1400 tahun dulu lagi dah benda ni. Kerana apa yang dibicarakan, apa yang dituturkan oleh Nabi kami bukan hawa nafsunya, bukan suka-sukanya, tapi Allah kata dalam surah An-Najm 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Apa yang Nabi kami cakap, apa yang Nabi kami kata tu semuanya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tidak ada pun sehingga hari ini apa yang Quran kata, apa yang hadis sebut, semua tu daripada mulut Nabi SAW. Quran dan hadis ni keluar daripada mulut satu manusia saja, Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW, yang dikenali dengan Al-Ummiyu, tidak boleh membaca dan menulis. Bagaimana orang yang tidak reti membaca dan menulis membicarakan 6,000 lebih ayat Quran, ribuan hadis, tidak ada satu yang silap dan salah. Datanglah pakar bahasa ke pakar apa sekalipun, tidak menemui kesilapan. Bagaimana yang tidak reti membaca dan menulis tidak ada kesilapan dalam membicarakan baik Quran maupun hadis itu, walaupun datang pakar apa sekalipun selepas itu, kerana kesemua itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dihormati sekalian, maka dalam bab matahari terbit di sebelah barat ini, mereka kata, dan ada satu penulisan tu saya terbaca, dan kalau tuan-tuan Google pun mungkin jumpa kot. Dia kata, mereka kata kalau pergerakan itu statik, mereka menganggarkan dengan bacaan-bacaan sekian. Jika berterusan statik pergerakan yang demikian itu, maka mereka menganggarkan sekian tahun dijangka matahari akan terbit di sebelah barat. Saya tak nak sebut bila tu, wallahualam lah, mereka kata. Tapi poin dia, mereka mengendoskan apa yang Nabi kita kata 1400 tahun dulu matahari akan terbit di sebelah barat, tanda nak berlakunya kiamat. Mereka yang sebahagian besar tidak Islam tu menyatakan fenomena alam bumi ke arah itu. Hadirin yang dihormati sekalian, datang step yang ke-8. Apabila galaksi bumi, galaksi-galaksi yang ada sudah rosak, pergerakannya tidak pada orbit dia, maka kita hari ni, sebab dia sistem dan diinstall, diformat segala macam yang ada ni, sebab masa itu berjalan pada aturan dia. Kita bangun pukul 7 terang-terang sikit lah kan, pukul 8 makin terang, pukul 9 dah start panas, pukul 10 makin panas. Nabi SAW gambarkan keadaan ketika itu bila bangkit, bangun pagi, tak macam biasa, kegelapan kerana matahari dah tak terbit di tempatnya. Maka sistem yang ada ni punah hana. Bila punah hana, kata Nabi SAW step yang ke-8, wa salasata khusufat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Iaitulah yang ke-8 berlakunya earthquake, gempa bumi yang kuat dan dahsyat, meranakkan timur, meranakkan barat, meranakkan Arab, tanah Arab tu. Maka keadaan itu mematikan ramai manusia. Dan datang yang ke-9, step yang ke-9, kata Nabi SAW, wa dzalika narun takhruju minal yaman tarudun nas ila mahsyarihim. Datangnya api yang besar mengejar manusia. Dan datanglah yang ke-10 ketika itu tiupan sangkakala. Maka itulah yang Nabi SAW bicara dan berkata di hadapan Huzaifah dan sahabat-sahabat yang lain yang sedang mereka sembang dan bercakap bab kiamat. Kerana apa mereka bersembang bab kiamat? Kerana mereka tahu bahawa mereka adalah umat yang terakhir, setelah itu dah tak ada Nabi dah. Maka mereka bicara tentang apa yang akan berlaku pada dunia. Maka apa yang Nabi SAW sebut pada mereka, hari ini kita dengar untuk panduan kita. Mungkin bukan zaman kita, wallahu a'lam, mungkin zaman anak cucu kita melalui hal ini. Tapi daripada 10 tadi tu, step yang pertama tadi adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Maka sebelum datang yang lain, yang pertama yang disebutkan Imam Al-Mahdi. Sebelum Imam Mahdi dizahirkan, dibai'ahkan oleh Allah, dibai'ahkan oleh Allah, zahirkannya dan umat ni berbai'ah dengannya, ada signalnya juga, ada tandanya juga. Maka tanda-tanda itulah mutaakhir ini orang makin mengambil serius dengan keadaan itu. Hadirin yang dihormati sekalian, yang pertama, dalam khutbah Jumaat juga, 2 Jumaat yang lepas, saya sebut ni kerana untuk rujukan tuan-tuan. Apa saya sebut ni ada untuk tuan-tuan mudah buat reference. Nabi SAW berborak, bersembang dan memberitahu pada para sahabatnya, termasuk Huzaifah, dan sepotong hadis. Nabi SAW yang masa hidupnya sudah menceritakan perjalanan dunia ni, step by step yang akan berlaku. Ketika Nabi SAW sebut, masa tu Nabi SAW masih hidup. Kita yang hidup 1400 tahun ke belakang ni, bila dengar balik hadis tu, ya Allah, exactly tepat. Maknanya apa yang Nabi kita sebut tu tak bohong. Sebab tu kita kata satu persatu dibuktikan kebenarannya. Maka sepatutnya iman kita makin kuat dan makin jitu keyakinan kita pada agama ini. Kata Nabi SAW kepada Huzaifah, dan benda ini adalah khutbah yang saya sebut 2 Jumaat lepas. Ringkasnya begini, Nabi SAW sebut era dan waktu paling gemilang adalah waktu kenabian. Nabi masih ada ketika itu.
Mereka merasai wahyu turun. Mereka kalau ada masalah, ada Nabi yang boleh menyelesaikan, ada solutionnya. Setelah Nabi diangkat, itu Nabi diwafatkan, Allah datangkan khilafah. Umat yang akan mentadbir Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. 4 ini Khulafaur Rasyidin. Mereka dipilih dengan cara syura, mesyuarat. Setelah itu diganti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Bermula dengan Muawiyah ni bermula sistem warisan, diwariskan kepada keluarga, diwaris. Berjalan tempoh itu ratusan tahun. Pertama dinasti Umayyah, kedua Abbasiyah, dan yang ketiga Osmaniyah. Kerajaan khilafah Osmaniyah yang mentadbir menggunakan acuan agama macam mana yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh ia, run up ia pada Mac 1924. Sultan Abdul Hamid, sultan yang terakhir, walaupun nama dikenali Mustafa Kamal Atatürk menjadi dalang. Jangan lupa juga nama Syarif Hussein, seorang Arab yang bekerja sama sebagai tali barut untuk menjatuhkan khilafah ketika itu. Ringkasnya, jatuh sistem khilafah. Jatuhnya sistem khilafah tidak sampai lagi 100 tahun. Mac tahun depan genap 100 tahun. Umat ini kehilangan khilafahnya. Kata Nabi SAW, refer pada hadis tadi balik. Kemudian setelah itu, bila berakhirnya Allah angkat khilafah itu, manusia ini dipimpin, ditadbir oleh pemerintah, oleh penguasa yang menggigit rakyatnya. Maknanya buat kejahatan, buat kezaliman, perang demi perang, kerosakan demi kerosakan. 100 tahun ini peperangan demi peperangan. Dan tuan-tuan sila nyatakan, mana negara yang ramai umat Islam, walaupun di dalamnya ramai umat Islam, yang melaksanakan Al-Quran itu solid dan total. Tidak ada hanya 1-2 buah negara sebahagian yang menuruti, tapi sebahagian yang lain mengekalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah, yang dibuat oleh penjajah yang bukan mengikut acuan agama. Ya, terbukti. Dan setelah itu kata Nabi SAW kepada Huzaifah dan sahabat yang lain, setelah itu bila manusia ni dia dah give up, dia dah fed up dengan apa yang berlaku ni, pelbagai acuan, pelbagai cara, pelbagai formula yang dibagi tapi tak selesai masalah, ketika itu akan timbul, mereka akan kata why not, kenapa tidak kita kembali pada Islam. Maka ketika itu umatnya akan kembali pada era kenabian balik. Nabi sebut macam tu, kronologi satu persatu. 4 sudah berlalu dan memang berlaku. Kita saksikan dalam sejarah membuktikan demikian. Bila kita lihat macam tu, adakah zaman ini atau zaman anak cucu kita akan kembali pada era kenabian dan zaman kenabian? Maknanya Imam Mahdi mentadbir dunia dan alam ni bagaimana acuan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan perlu diingat, Mac 1924 dengan Mac 2024 100 tahun. Kata Nabi SAW, setiap 100 tahun Allah akan datangkan mujaddid yang akan membawa semangat dan roh baru kepada umat ini. Siapa? Wallahu a'lam. Tapi berkait dengan hadis-hadis yang dibicarakan oleh Nabi SAW. Dan dalam sejarah, tuan-tuan yang bijak pandai juga boleh mengkaji dan mencari maklumat-maklumat daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada umat ini. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad namanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada Nabi dan Rasul yang kaumnya itu melebihi 1500 tahun. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, gap antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad lebih kurang lah 600 tahun lebih kurang. Nak kira macam mana? 2023 lah. 2023 ni kalender Masihi merujuk kepada Nabi Isa. 1445 Hijrah merujuk kepada peristiwa hijrah Nabi SAW. Hijrah tu pun umur Nabi lebih kurang 50 dah. Mana ambil kira tu sekitar itulah. Maka umat ini berada pada usia 1400 tahun lebih, menghampiri 1500 yang tidak ada dalam sejarah dunia. Satu-satu Nabi itu melebihi tempoh demikian. Wallahu a'lam. Tapi apa yang kita sebut satu persatu tadi tu perlu dalam renungan dan perhatian kita, untuk kita betul-betul kita katakan kita berada pada umat yang berada pada akhir zaman. Dan signal-signal sebelum Imam Mahdi dibayangkan, Nabi SAW ada menceritakan dengan beberapa keadaan. Saya ringkaskan. Yang pertama, kata Nabi SAW, Baitul Maqdis akan dikuasai oleh Yahudi, dan Yahudi membangunkan Baitul Maqdis. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam hal demikian ini, kata para ulama,
bermula 1948 apabila British membawa masuk Yahudi ke Palestin dengan perjanjian-perjanjian. Maka bermula dengan hanya pendatang, tetapi setelah 70 tahun lebih kurang ni, map peta globe yang kita tengok tu tahun 40-an dulu bagaimana gambaran Palestin, dan 2023 apa yang tinggal, lebih kurang Shah Alam saja yang tinggal kepada umat saudara kita di sana. Hadirin yang dihormati sekalian, yang tuan-tuan boleh tengok di Tel Aviv, di Jerusalem, nama apalah dia letak sekalipun, tapi itu semua wilayah yang asalnya Baitul Maqdis. Kita boleh lihat gambaran pembangunan yang mereka bangunkan dengan bangunan-bangunan yang kita boleh tengok beza langit dan bumi antara Gaza dan Tel Aviv contohnya. Tanah yang mereka bangunkan itu tanah siapa? Tanah saudara kita, ramai majoritinya umat Islam, yang puluhan tahun bagaimana perjanjian demi perjanjian, jual beli yang mereka lakukan, rampasan pelbagai bentuk, sehingga kan mufti Palestin ketika itu mengeluarkan fatwa mengharamkan jual tanah kepada orang Yahudi dengan pelbagai cara. Maka kita ambil renungan dan ingatanlah supaya berhati-hati dengan tanah air ini, supaya tak tergadai apa yang kita waris daripada datuk nenek moyang kita, dan kita wariskan kepada anak cucu kita yang untuk mereka banggakan. Hadirin yang dihormati sekalian, setelah berlakunya keadaan itu, iaitu dikuasai tanah Baitul Maqdis oleh Yahudi dan mereka bangunkan, yang berikutnya akan berlakunya perang saudara sesama pemerintah dan penguasa tanah haram. Penguasa tanah haram dulu namanya Najat, Mekah Madinah tu namanya Najat. Arab Saudi nama baru je berkait dengan Raja Saudi itu. Tapi Nabi SAW sebut apabila berlakunya perang saudara sesama pemerintah penguasa dua tanah haram ni, maka keadaan itu begitu hampir, dalam keadaan ketika itulah, dalam keadaan keserabutan itulah Allah zahirkan Imam Al-Mahdi untuk dibayangkan. Maka jika tuan-tuan membaca, meneliti tentang geopolitik di Arab Saudi pula, kita boleh membaca dan melihat keadaan-keadaan yang ke arah bagaimana yang Nabi SAW gambarkan itu. Dengan konsert dibuat tengah-tengah saudara kita dibantai di Palestin. Ada ke tak, tuan-tuan? Negara kita cerita lain lah. Depa tu sendiri, depa bina patung yang menggambarkan raja-raja mereka yang tak dibenar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak, kalau pakai maflar ke apa-apa lambang Palestin tak boleh waktu lah ni, di tempat itu. Pelik tak, tuan? Tak ada pelik. Sebab akhir zaman nanti Nabi SAW kata umat ini Islamnya akan bangkit daripada arah timur, yang akan membawa bendera-bendera hitam yang bersama Imam Mahdi datang daripada arah timur. Wallahu alam timur tu mana, tapi tuan-tuan tengoklah daripada Mekah Madinah tu yang mengarah ke arah timur tu di mana. Hadirin yang dihormati sekalian, maka dalam keadaan kita memahami keadaan-keadaan yang berlaku di sekeliling kita, bukan hanya atas nama kemanusiaan, tapi atas nama agama, bahawa kita tahu bahawa kita kaitkan dengan hadis dan perkara yang kita sebutkan tadi itu berkait dengan dunia dan ke arah pengakhiran dunia yang Nabi kita pernah cerita dan pernah khabarkan 1400 tahun dulu, yang mudah-mudahan ada panduan dan makluman kepada kita dalam hal ini. Hadirin yang dihormati sekalian, apabila keadaan itu berlakunya, kalau didetailkan ni ada hadis lebih kurang 50 hadis. Malam ni saya kira cerita bab ni je lah kot. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, dalam keadaan ini, ketika itu berkaitan dengan hal ini ada lebih kurang 50 hadis, yang membicarakan tentang Imam Al-Mahdi. Dalam ilmu hadis dikatakan itu mutawatir maknawi, kuatnya, banyaknya Nabi SAW berbicara kepada para sahabatnya tentang Imam Al-Mahdi. Kalau kita susun 10 balik tadi, nombor 1 Imam Al-Mahdi. Kita sebut secara ringkas, saya sebut ringkas-ringkas, ringkas-ringkas pun jadi panjang juga, tak boleh nak ringkas juga. Tapi poinnya, dengan datangnya beberapa tanda yang ringkas saya sebut tadi itu, maka ketika itulah, saat manusia sudah rasa tidak ada tempat untuk mereka bernaung, sesama penguasa bergaduh, keluarga-keluarga penguasa ini bergaduh, khususnya di tanah haram itu, dan berlaku ada riwayat kata musim haji, ada riwayat kata ketika umrah, namun berlaku di peristiwa itu di tanah haram, sehingga ada berlaku tumpah darah akibat daripada pergaduhan yang berlaku sesama penguasa ini. Hadirin yang dihormati sekalian,
andai kata berlaku di zaman ini, wallahu a'lam, andai kata berlaku di zaman anak cucu kita, sekurang-kurangnya kita pernah bagi tahu pada mereka, sekurang-kurangnya kita pernah bercerita kepada mereka, yang anak cucu kita ni bila dengar, bila berlaku, andai kata berlaku di zaman mereka, mereka kata ayah kami pernah cerita dulu, mak kami pernah cerita dulu, atuk nenek kami pernah cerita dulu, yang keadaan-keadaan ini apabila berlakunya, dengar khabar berlakunya tadi yang Baitul Maqdis tu, kita boleh tahu hari ni, kita semua boleh saksi dan lihat. Dan wallahu alam, hanya Allah yang tahu keadaan di tanah haram tu pula, penguasa-penguasa yang andai kata berlaku pertempuran sesama mereka saat ketika itu, andai kata pada tempat itu berlakunya tumpah darah, Allahu Akbar, memang hampir sangat untuk Imam Mahdi dibayangkan. Maka ketika itu bersiap-siagalah kita dan bersedialah kita untuk bersama dengan Imam Mahdi, bukan sebaliknya. Wa na'udzubillah. Kerana hanya kumpulan yang kecil pada awalnya yang akan bersama dengan Imam Al-Mahdi. Namun sebahagiannya mereka mengingkari dengan kata mungkin kebetulan je, kerana ada beberapa tanda yang disebut oleh Nabi SAW yang dalam sepotong hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, yang pertama tadi, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati ismihi, dan al-mahdi minna ahla baiti yuslihu Allah fi lailatin. Ada 9, lebih kurang 9 ciri yang kita nak kenal itu Imam Al-Mahdi. Andai kata kita berada pada era dan anak cucu kita berada pada ketika itu, pertama, dia lelaki, mesti lelaki, perempuan tak lah. Yang kedua, namanya Muhammad, dan yang ketiga nama bapaknya Abdullah. Benda ni bukan tiba-tiba dah umur 35 kita pergi JPN lah, tukar. Lahirnya memang diberi nama Muhammad, ayahnya memang ada nama Abdullah. Dan yang keempat, dia Ahlul Bait, dia keturunan Nabi SAW, baik belah ayahnya, baik belah maknya, salah silah tu sampai kepada Nabi SAW. Benda ni pun payah nak buat tuan-tuan, memang dah keturunan dia. Banyak tuan-tuan, belah Syam, belah Syria, di Mesir, ramai para ulama yang menyimpan salah silah Nabi SAW tu, yang generasi-generasi yang ada hari ni, sebahagian yang Habib-Habib yang ada, sebahagian Tok Syekh Syarifah ni, sebahagianlah demikian. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, maka senang katanya bukan boleh reka-reka lah tiba-tiba nak declare, rasa sedap nak kata, tak boleh. Bab ni tuan-tuan mungkin di Malaysia ni ada tak setakat ni yang mengaku Imam Mahdi? Setakat ni lah pengalaman tuan-tuan yang hidup di tanah air ni, bumi Melayu bertuah ni, ada lagi tak yang mengaku? Rasul kita dah ada, Rasul kita dah ada kan, di Hulu Kelang. Tuhan pun ada, Tuhan Harun ke apa? Kerajaan langit. Mana hebat orang Melayu ni, kerajaan langit, Tuhan, nak Rasul. Cuma Imam Mahdi ada lagi tak yang mengaku setakat ni? Ada kita pernah dengar tak? Kot lah. Mana isu tiba-tiba dia main, dia bila kita cakap yang dia mengaku pula. Tapi kalaulah dia lahir di Shah Alam, Hospital Shah Alam, tu tidaklah. Sebab Imam Al-Mahdi ni kata Nabi SAW, dia lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah, dan pertuturannya adalah pertuturan bahasa Arab lah, sebab dia lahir di sana. Ada satu video dalam YouTube ada, ketika Dr. Zakir Naik tengah do speech, tengah do talk, bercakap ni lah, pendengarnya, audiensnya datang declare, mengaku, kata dia mengaku dia Imam Mahdi ada dalam video tu. Mungkin sebahagian tuan-tuan pernah tengok. Jadi dengan orang macam ni, Dr. Zakir Naik dia tak main Quran hadiah, dia tak main hujah Quran hadiah. Mungkin dengan orang macam ni dia main akal lah, patah dengan hujah akal lah. Dr. Zakir Naik tanya dalam video tu, dia kata, can you speak Arabic? Jadi orang tu jadi menung kejap lah, orang bertepuk tangan, mana macam kena tu. Lepas tu tiba-tiba dia kata, I can speak Arabic. Sudah boleh cakap. Kita kata sudah boleh cakap. Lepas tu dia baca apa tuan-tuan? Yang pernah tengok video tu, dia kata apa? Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Dia baca Fatihah. Tu ayat Quran. Anak kita 5 tahun 6 tahun pun boleh baca. Itu bukan cakap. Cakap ni bahasa kita, perbualan, conversation kita, harian kita, itulah bahasanya. Maknanya cubaan tu ada.
Tapi bila kita dengar baca balik ni, payah, macam mana wayar putih tu lebih ketum gamaknya tu kot, sampai lebih mengaku je tu kan. Ada juga pernah saya dengar ni, orang duk share lah video-video apa semua, ada orang juga dia terlalu teruja, apa nama lagi, excited ke, ta'assub dengan somebody, somebody, keta'asuban itu sehingga dia kata saya rasa dia Imam Mahdi. Allah, kita tepuk dahi. Kita tengok balik keturunan, jauh benar ni dengan apa. Maknanya nak cakap ni pun mai kuliah sama lah, jangan main sedap cakap je. Betul, awak ta'assub dengan dia, tapi dalam ta'assub tu janganlah sampai orang jadi kata hang ni boleh masuk dah ku rumah bahagia tu kan, pelik dah ni. Jadi macam tu lah. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita ada info, kita ada maklumat, kita tak termudah makan dengan apa-apa yang didakwa, melainkan setelah kita dapat pembuktian. Macam mana Nabi kita cerita sendiri, dia lahir di Madinah, namanya Muhammad bin Abdullah, dia keturunan Nabi SAW, dia seorang lelaki. Ketika dia dibayahkan, umurnya sekitar 30 ke 40 tahun. Nabi SAW sebut macam tu, umurnya tak adalah muda sangat, tak adalah terlalu tua sangat, sedang-sedang antara umur yang masih kekuatan dan bersemangat. Dan umur banyakkan Nabi dan Rasul dilantik ketika usia itu. Nabi kita pun diangkat ketika usia yang demikian juga. Hadirin yang dihormati sekalian, maka ada beberapa ciri-ciri yang lain lagi dengan rupa parasnya, dengan keadaannya. Azan kita bagi laluan sikit, nanti lepas tu kita sambung sikit insya-Allah. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
Hadirin yang dihormati sekalian, pendetilan lebih lanjut daripada apa yang kita tangguhkan tadi. Nabi SAW menceritakan ciri-ciri dan perwatakan yang ada pada Imam Al-Mahdi itu. Hampir kebanyakan yang ada pada Nabi SAW itu ada kat dia. Dan Allah dan Nabi SAW menjanjikan bahawa Allah akan mengubahnya, seperti mana dalam sepotong hadis, yuslihullahu fi lailatin, pada semalaman saja Allah install format dia jadi orang yang boleh memimpin umat ini. Kerana apa? Ketika berlakunya kerosakan yang banyak, dalam riwayat menyebutkan bahawa para ulama yang dah baca dan tahu bab ini, yang mereka tahu dah berlaku satu demi satu signal-signal tadi, maka saat ketika itu orang dah tahu dekat sangat dah ni Imam Mahdi nak dibaiatkan ini, maka ketika itulah mereka mencari susuk tubuh yang dimaksudkan itu. Maka ketika ada yang kata riwayat kata musim haji, ada kata musim umrah, ketika umrah, wallahualam kerana ada riwayat demikian, namun berlakunya di Masjidil Haram, mereka melihat persis yang ada pada watak itu. Maka mereka tahu ni keturunan Nabi, namanya sama, lahir di Madinah, perwatakan yang ada, badannya seperti mana, dahinya, hidungnya mancung, dahinya agak luas, warna kulitnya seperti mana kulit orang Arab, giginya agak jarang sedikit, janggutnya lebat, matanya seperti bercelak, dan kawasan mukanya ada sedikit tahi lalat, yang disebutkan dan diriwayatkan demikian. Boleh baca dalam kitab, antaranya Fathul Bari. Hadirin yang dihormati sekalian, maka tanda-tanda yang macam mana ada pada Nabi SAW tu, kebanyakannya ada pada Imam Al-Mahdi tu. Apabila manusia dan ketika itu para ulama yang mereka mencari, dah berlaku huru-hara kat tanah haram dan ni, maka mereka menemui orang yang pada asasnya ada ciri ini, keturunannya, namanya apa semua, umur lingkungan 30-40an itu. Apabila mereka meminta dia, kami rasa kamulah ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Asalnya dia lari, dia tak mau. Nabi SAW kata dia lari balik ke kampungnya di Madinah. Mana dia pun tak mau, dan dia pun tak tahu kata dia Imam Mahdi tu. Kalau memang mengaku tu yang pelik tu. Tak, sebab Nabi kata dia lari balik Madinah. Bila pergi ke Madinah, huru-hara tengah berlaku di sana, dia patah main balik ke Mekah. Diriwayatkan bahawa di kalangan para ulama ni yang ramai daripada Syam ni merangkumi Syria, Jordan dan sebagainya. Syam ni kalau hari ni Syria semata-mata, tapi asalnya peta itu sebelum dipecah-pecah, divide and rule oleh penjajah, kebanyakannya adalah itulah wilayah Syam, Palestin, Jordan, Lubnan, Syria itu. Macam kita lah kalau kata Kepulauan Melaka dulu, jangan Melaka yang sekarang ni. Dia luas, dia punya Paramiswara punya, kalau kita baca sejarah lama itu, tuan-tuan pergi museum itu bab lain pula. Tapi poinnya kita jangan nampak bayangan sekarang ni. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, maka para ulama yang hadir pada ketika itu untuk menjalankan ibadah, mereka tahu dah berlaku kerosakan dan macam yang Nabi SAW gambarkan. Maka ketika itulah mereka mencari susuk tubuh itu dan mereka meminta untuk dibayarkan, dan berlaku bayar itu, iaitu akad janji beraku setia untuk bersama dengannya. Dan peristiwa itu berlaku di antara Kaabah dan Maqam Ibrahim, tempat kita duk tawaf tu. Hadirin yang dihormati sekalian, diceritakan oleh Nabi SAW pada awalnya tak ramai pun, sekitar 300 orang je nak ikut yang nak berbayar. Tetapi diringkaskan setelah berlakunya satu peristiwa yang besar, iaitulah tentera Sufyani. Nabi SAW sebut dengan nama tentera Sufyani, datang daripada arah Syam ini untuk memerangi Imam Al-Mahdi. Diringkaskan sampai di satu tempat namanya Baidah. Kalau tuan-tuan yang duduk pergi Mekah buat haji, buat umrah ni, antara Mekah Madinah, antara tempat yang kita nak miqat tak jauh dengan satu tempat namanya Baidah. Bukan tempat miqat, tapi kawasan yang terdekat dengannya namanya Baidah. Apabila sampai di situ, tentera-tentera yang membawa untuk menyerang Imam Al-Mahdi ni, Allah tenggelamkan mereka di situ, dan sebahagian besar mereka mati. Maka selepas berlakunya peristiwa itu, maka berbondong-bondong manusia
membai'ah dengan Imam Al-Mahdi kerana benda ni tak boleh dibuat-buat. Yang lain mungkin kebetulan lah, keturunan lah apa sama ni, mungkin orang duk petikai lagi, tapi telah benda yang tak boleh dirancang. Bumi terbuka dan mematikan, menenggelamkan tentera yang datang nak menyerang itu. Maka selepas itu berbondong-bondong Malaysia dan ramai pemerintah yang duduk di bawah payung Imam Al-Mahdi ketika itu dan mentadbir alam ini. Setelah berlakunya beberapa peperangan berlaku, sedikit pertempuran ketika itu, setelah itu datanglah Dajjal. Panjang lagi pula bab tu insya-Allah lain masa. Saya minta maaf salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikannya daripada pertemuan pada malam ni. Saya minta maaf atas fokus pada tajuk ni keseluruhan kuliah. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.